وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته ولمن دخل في بيته كرام أجمعين. شيء إله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sama-sama kita angkat daan untuk berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, memaafkan segala kesilapan-kesilapan kita, membersihkan hati kita, membersihkan mata kita, membersihkan telinga kita, membersihkan mulut kita, membersihkan tubuh badan kita, membersihkan segala anggota badan kita. Semoga mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga niat kita adalah untuk menuntut ilmu, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan kasih sayang yang Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan kasih sayang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa amalan salihah wa qalban khashi'ah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli 'alan nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. All praises to Allah Subhanahu Wa Taala for the nikmat of Islam, for the nikmat of iman, for the nikmat of ihsan, for granting us His tawfiq for us to be able to meet today for this session called Tales of Tuesday. May Allah Subhanahu Wa Taala grant us istiqamah. May Allah Subhanahu Wa Taala grant us ikhlas. May Allah Subhanahu Wa Taala grant us His pleasure always, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. It's very important whenever you want to do any action in our life, anything we want to do, the first priority is Allah's pleasure, keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. If that action leads you in getting Allah's pleasure, do it. If that action refrains you from getting Allah's pleasure, menjauhkan kamu daripada keridaan Allah, maka lari daripada perkara tersebut. Bukan tinggalkan, bukan ignore, tapi lari. Kerana pada zaman ini, maksiat tu yang akan kejar kita. Dia bukan hanya di depan mata, tetapi dia akan memanggil dan memanggil. Kadang-kadang kita tak kuat dan kita cakap, kita lemah, kita tak kuat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malah kita harus usaha untuk jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang mungkin akan menyebabkan kita jatuh kepada maksiat, yang mungkin akan menyebabkan kita untuk kembali kepada maksiat tersebut. Kita tak nak sesekali mengulangi kesilapan. Kita tidak ingin mengulangi maksiat tersebut, dosa tersebut yang pernah kita lakukan, yang pernah kita menyesal kerana melakukannya. Kita tahu perkara itu salah, kita tahu perkara itu memberikan kita satu kerugian yang besar dunia akhirat, tetapi kadang-kadang kabur, tak nampak, tak rasa, tak tahu, terlupa. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi perlulah kita ada orang-orang yang sentiasa mengingatkan kita bahawa itu adalah dosa, bahawa itu adalah kotor, itu adalah jijik, itu adalah api, itu perkara yang merugikan. Jadi kalau ada insan-insan, orang-orang yang menegur kita, yang menasihati kita apabila nampak kita dalam kemaksiatan, maka itulah orang yang patut kamu bersama sentiasa. Kerana apabila beliau melihat kamu dalam keadaan yang rugi kerana kasih sayangnya kerana Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan menasihatkan, dia akan mendoakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau
yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Sadaqallahul azim. Teman-teman akrab, semua di antara kita ada teman-teman yang akrab. Those who are close to you, rapat. So called dekat secondary school rapat. So called dekat primary school rapat. So called dekat youth wing masjid rapat. So called dekat politeknik rapat. So called dekat ITE rapat. Tapi jangan rapat dengan maksiat. Biar rapat untuk rapatkan diri dengan Allah. Biar rapat supaya dapat rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan nak rapat kerana maksiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada seseorang belia datang kepada saya. Menyatakan kepada saya, "Ustaz, kenapa zina punya ruling tak fair? How am I not supposed to express my love kalau saya tak pimpin tangan? How am I not supposed to how do I express my love kalau tak peluk perempuan tu, Ustaz?" A young person can come to me and tell me that it is okay to hold a girl's hand yang bukan mahramnya. It's okay to hug because there is a way to express love. Kenapa boleh sampai ke tahap itu? Is it because it's common? Is it because it's something that your teachers taught you? Is that something your parents taught you? Maka dah tertipu kat situ. Dah hilang itu rasa takut, itu rasa malu. Maka harus ada insan-insan, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila melihat kamu berfikiran seperti itu, mungkin ingin melakukan perkara tersebut, dia akan halang. Dia akan menasihatkan. Tetapi kamu jangan lihat dia sebagai seseorang yang strict. Kenapa apabila seseorang menegur kita, straight away kita orang tu strict? Malahan dia melakukan perkara itu kerana Allah, kerana kamu sedang berada berhampiran dengan api. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi teman-teman akrab pada hari itu sebahagiannya menjadi musuh. Kat dunia memang sama-sama, makan satu meja sama-sama. Berbasikal sama-sama. Main bola sama-sama. Swimming sama-sama. Cycling sama-sama. Piknik sama-sama. Naik motor sama-sama. Jogging sama-sama. Tapi tak ada Allah, tapi tak ada Rasulullah, apatah lagi maksiat, apatah lagi meminum, apatah lagi berjudi, apatah lagi berbual pasal pornografi, akan jadi musuh nanti ke akhirat. Akan bermusuhan. Dia akan cakap, sebab kau lah aku buat maksiat. Sebab kau, aku jatuh kepada api neraka. Saling blaming each other. Dah dekat akhirat, masih nak argue. Tapi tempat kamu dah pasti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka carilah orang-orang yang bertakwa. Bertemu dengan orang-orang kerana Allah dan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu bersama-sama orang yang dekat dengan Allah, sepatutnya hati kamu rasa tenang, rasa bahagia, menikmati setiap saat supaya kamu lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hanya kita tidak melakukan maksiat depan guru kita. Kita tak boleh hanya cakap, tanpa guru saya tak kuat. Saya nak kena sentiasa bersama guru saya. Betul. Tapi sampai bila? Kalau guru kamu dah meninggal, dah tak fight lagi. Sampai bila you don't want to have that your own strength to overcome the maksiat? Sampai bila you don't want to get that strength to overcome that laziness? Sampai bila you don't want to get that strength to fight that addiction? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita boleh melawan, kita boleh mengatasi perkara tersebut apabila ada takwa dalam hati kita. So we have to move towards that. Yes, at times we need our teacher by our side. But at times we need to have our own protection. We need to be strong enough when we are alone. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Because that struggle comes when you are alone. When you think that there is no one watching you, when you think that your teacher doesn't know, when you think that your parents doesn't know, then you are daring enough to do it. But you forget Allah Subhanahu Wa Taala is everywhere. Jadi hati-hati untuk cari teman-teman yang akrab. Kalau nak akrab, kalau nak rapat,
Biar kerana Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar tiap pertemuan adalah pertemuan untuk melakukan amal soleh. Biar setiap pertemuan adalah berzikir pada Allah. Biar setiap pertemuan adalah berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar tiap-tiap pertemuan adalah untuk menuntut majlis ilmu, mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebaik-baik pertemuan. Bukan pertemuan-pertemuan yang sia-sia, yang tidak dapat apa-apa. Debu abuk lebih mulia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hidup terlalu singkat. Terlalu singkat. Jangan merasakan kamu muda, kamu masih ada banyak waktu. Jangan merasakan kamu muda, kamu masih boleh melakukan kesilapan dan belajar daripada kesilapan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu adalah satu penipuan di mana kamu rasa it's okay lah for me to just continue my life. If I fall, I get back up. Tapi what if you fall, you don't get back up at all? It's a risk. The higher the risk, the higher the reward. You think this is investment? Itu perkara dunia lain. But this life is not a game. This life is not a game, my dear brothers and sisters. Ini bukan satu permainan that you can game over, start from level 1, start from stage 1, main lagi. Ni bukan game timbak mati, hidup balik. Awak boleh hidup balik kan? Ya Allah, aku dah dalam kubur ni, siapa boleh keluar? Siapa yang dah balik masuk kubur, dia boleh keluar balik. Pergi ke pusara sekarang, pergi ke pusara abadi, pusara aman. Siapa-siapa boleh keluar? Boleh tak? Sometimes kita nak kena ziarah kubur untuk sedarkan diri kita. Untuk merasa, untuk betul-betul menyedari bahawa dunia ni sementara. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai the miraculous strength of a youth. Miracle. Setiap remaja, setiap youth ada potensi yang besar. You are able to achieve that strength to get close to Allah Subhanahu wa taala, to be free from maksiat, to be far away from maksiat, to be seen as a role model. Even those older than you will look up to you because you take care of their purity during your youth age, because you struggle, because you don't do the norms that a teenager is doing in schools. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. At times when a young person is pious, is alim, or is very hardworking in doing ibadah, that is seen as weird. He's a weirdo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. But a person that is doing maksiat, he's cool. He's idola. Fire, 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 fire. Itulah idola. Sebab dia handsome, sebab dia ramai followers. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin dia kaya, maka baju dia Nike, kasut dia Adidas, bag dia Puma, topi dia Uniqlo. Allahumma salli ala Muhammad. So dialah idola. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan idola kita. Allahu akbar. Adakah idola yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah insan yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kamu abaikan sunnah, hingga kamu lupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kamu ketepikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kamu? Pakai songkok kental, sepit kuku hari Jumaat tak payah. Hari Jumaat tak payah pakai putih. Siwak tak payahlah siwak. InsyaAllah nanti saya meninggal boleh cakap La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita dalam kehidupan kita, kita ada meremehkan, memperkecilkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, bukan dengan ucapan tetapi dengan perbuatan. Maksud kita tak mengamalkannya. Hati-hati, mungkin kita jauh. Kerana
tanda seseorang itu sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah dia sentiasa melaksanakan sunnah-sunnah yang basic. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan, minum 3 sip, masuk rumah dengan tangan kanan, mengamalkan adab dan akhlak, tidur dalam keadaan wuduk, berdoa. This simple thing, small thing. Lepas asar baca waqiah, sebelum tidur baca al-mulk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi marilah kita introspeksikan diri kita untuk mengetahui hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak kena sentiasa jaga. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang apabila kita punya hubungan dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik, insya-Allah kita akan bertemu, kita akan bersama dengan orang-orang yang sama keadaan dengan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan kadang-kadang kita kata my circle of friends or the environment I'm in is like that already, Ustaz. Mungkin keadaan kita macam itu, tu sebab macam itu. Jadi kita nak kena step up the game. Rectify yourself inside. Your engine kat dalam. Bersihkan, polishkan, kilatkan. Dengan apa? Dengan zikrullah. Dengan ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Senanglah Ustaz cakap zikir. Ustaz tak tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kuatkanlah mujahadah awak itu. Tambahkan sampai awak rasa sesuatu. Istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Touch your heart. Make yourself sincere. Shout to Allah, Ya Allah. Help me, Ya Allah. Show me a way out. I know this is the wrong thing for me to do, but why am I doing it, Ya Allah? I know this will not bring me benefit in akhirat. What more dunya? Why am I in it, Ya Allah? You have to ask Allah. You have to ask the way out. You have to achieve that status of taqwa for you to realize that. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Therefore, as seekers of knowledge, we have to keep on learning. There's no term as I've learned enough. Saya dah belajar. Seseorang murid tak akan cakap yang saya dah belajar ni lah. Asyik repeat je, sama je. Ustaz Rauf asyik tegur pasal BGR. Tak ada topik lain ke Ustaz? Allahumma salli ala Muhammad. Tapi itulah masalah masyarakat. There is a norm in secondary school. Kalau kami tak sampaikan, ingatkan kamu lupa. Kamu terjatuh. Siapa yang sedih? Kami yang sedih. Ibu bapa kamu yang sedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedih. Maka selagi saya masih hidup, saya akan sentiasa mengingatkan untuk jauhkan daripada perkara ini. Kerana ia sangat keji. Ia sangat hina. Ia sangat membakarkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingin saya kongsi satu mesej yang saya dapat daripada seorang 16 tahun. Sec 4. Sekolah. Saya nak cakap sekolah mana. Seseorang wanita. O-level lagi 1 bulan. Lagi 1 month ni. Next month. Salam Ustaz. I need your help. I have these feelings for this boy. I do not know how to control it. Can I get your advice? My advice is very simple. Don't get distracted. All my students know this. Know your priorities. All my students know this. Achieving Allah's taqwa, Allah's ridha is number 1. All my students know this. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, do not be distracted. Focus on what you have to do. Your O-level is next month. You should be studying, focusing on your O-levels, not thinking about whether you like this boy or whether you like this girl. You are destroying. You're going to destroy your O-level. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi syaitan is playing with your feelings so that you are not able to achieve success. Kalau tak ada orang yang bantu awak itu time, awak terjerumus kepada maksiat. You think you can achieve success with maksiat?
Penipuan yang besar adalah seseorang merasakan dia boleh mencapai kejayaan dengan kemaksiatan. Saya ada buddy untuk belajar. Dia ajar saya revision. Tak ada berkat. Kerana itu maksiat. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak akan ada berkat dalam maksiat. Ingat tu. Tidak akan ada berkat dalam maksiat. Tetapi ada berkat dalam ketakwaan. Ada kejayaan dalam ketakwaan. Ada jalan keluar dalam ketakwaan. Ada kebahagiaan dalam ketakwaan. Ada kenikmatan dalam ketakwaan. Pilih ketakwaan. Itulah kunci kejayaan. Baik, marilah kita kembali kepada slide. Okey, saya nak tengok siapa yang hadir Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Arik. Arik boleh baca tak Arik? Dah lama saya tak jumpa Arik. Arik Rizman. Are you able to read? Are you doing gym at the moment or are you at home? Okay. Arik tak respon saya Kita apa? Mari saya tengok. Ukasha. Kasha. Ya Ustaz. Okey, awak baca okey? Boleh. Boleh. Awak represent Singapura. Boleh? Boleh. Okey. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. On the state of the self and on being patient. O dear seekers, know that the beginning of the path to Allah is patience, and its end is thankfulness, its beginning is difficulty, and its end is bliss. On the state of the self and on Itu title Ukasha, bawa straight away. Is beginning. its beginning is toil and weariness, and its ending is opening of all doors. Revelation of all secrets and arrivals at the utmost of the hope and the ultimate desire, which is gnosis of Allah. Ma'rifatullah, arrival at the presence of Him, being comforted by Him and standing in the nobility of His presence and His angels before Him. With His angels before Him. The person who is exercised gracious patience as the foundation of all his behaviors and this receive all the goodness, achieve everything that he hopes for, and triumphs over all that he seeks. You shall be aware and mindful that at the beginning of one's life, the self-individual soul's nafsu amara commands, exhorts, and is prone to evils and forbids goods. When a man resists his commands by patiently endures what comes from contradicting his whims of lower desires, it changes to a blaming self, nafsu lawamah, eschew evils, or an admonitions of evil, or self-reproaching spirit. Thus change the colors of his face, upgrade the status of the souls to the status of tranquil and serene, nafsu mutma'ina, with another face that of commanding of good deeds. Thus it can be dislustful and bad on one occasion, and that patience and good on another. If he then gently guides it and leads it by the reins of desire for what Allah has in store, it becomes tranquil and at peace. It enjoys good and finds its pleasure and comfort in it. It forbids evils, repels and flees from it. The one whose nafsu is at peace, tranquil and serene, is grateful, amazed by the way people turn away from obedience and what it carries of delights, comfort and pleasure. Yet they rush into rebellion and lust for lower desire, even though there is filled with depression, estrangement, loneliness and bitterness. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallam tasliman.
Jazallahu nasin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmin ma'ud siran jarhan fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmin ma'ud siran jarhan fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Oh dear seeker, know that the beginning of the path to Allah is patience and its end is thankfulness. When someone wants to change, when someone wants to get close to Allah subhanahu wa ta'ala, especially a young guy or a young girl, she or he has to be patient with their circle of friends. Sometimes when a guy or a girl wants to change, the first thing they will say, oh dah taubat, dah jadi ustazah, dah jadi ustaz, wah dah besar lagi masjid, tiba-tiba pegang tasbih. So be ready for all this judgment. Be ready to be looked down at. It's okay for people to look down on you, but you do not look down on others. Jangan kita menghina. Biar dihina tidak mengapa. Tetapi bukan mahu maksud yang kita menghinakan diri kita dengan perbuatan-perbuatan. Maksud kita tetap menuju kepada Allah. Even though people see the negative, you continue. People keep mentioning the mistakes. People keep mentioning the maksiat that you once did. Ignore. Syaitan is trying to pull you back. Then you tell yourself, why like it's still appearing in front of me? Why is it like things are connected? Why is it appearing in my dream? Ni semua permainan syaitan. You need to keep on telling yourself, it's fire, it's fire, it's fire. Don't go back, don't go back. Allah already saved you from it. Do not return to it. Allahumma salli ala Muhammad. Therefore, keep on moving towards Allah subhanahu wa ta'ala. Is it painful? Yes. Is it bitter? Yes. Is it spicy? Yes. Is it salty? Yes. But keep moving to Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So you need to attain that patience and know that Inna Allaha ma'as-sabirin. Allah is with those who are patient. Tapi kalau awal-awal lagi give up, awal-awal okay lah, tak apa lah, you really lose that battle. So have patience. It's not easy. We understand that. But is it possible? Yes. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. And you will never regret if you hold on onto patience and taqwa. And its end is thankfulness. Awak akan syukur pada Allah. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, aku jauh daripada maksiat sekarang. Ya Allah, terima kasih. Aku dah tak ada inclination untuk kembali kepada maksiat itu. Ya Allah, terima kasih aku punya waktu sekarang lebih banyak kepada amal saleh, menuntut ilmu. Penghidupan aku ni zikir, selawat, itu kan nikmat. Do not feel that it's abnormal for a young guy or a young girl, harian dia Widul Latif, solat duha, lepas zuhur baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, solatnya berjemaah kat masjid, lepas mayang ada zikir la ilaha illallah. Do not feel abnormal, but thank Allah that is a big nikmat in your life. Kalau awak tak zikir, awak nak buat apa? Kalau awak tak baca Quran, awak nak buat apa? Itulah orang akan jatuh kepada perkara-perkara yang sia-sia, apatah lagi dosa. Sebab you leave it empty. You have to fill it with taqwa, you have to fill it with amal saleh. If not, syaitan will keep on whispering to your ear, appearing in front of you and tempting you.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So, its beginning is difficulty and its end is bliss. It's always difficult at the start. When you take an exam, when you learn how to ride a motor, it's always difficult at the start. Even I face difficulty. Biting point susah nak master. Difficult. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. It's difficult for you if you don't like mathematics, you don't like accounting, then you take accounting and you try to do. It's difficult. Tapi kalau game difficult boleh pula. Oh, ada cheat code. Oh, training ah. Game pun ada training. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahu kalau main game, main dengan orang yang pandai main. So, you work hard so that you'll be on par with that person. Tapi kalau in terms of taqwa, tak nak be on par pula. Sebab difficult ah. No, it's whether your heart wants it or not. But is it a choice? It may be a choice. But you know what is the better choice, which is taqwa. Jalan amal saleh. Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And its end is bliss. Nanti bila awak nak masuk syurga, awak akan cakap, syukurlah pada Allah yang pada waktu aku muda ni, aku gunakan untuk amal ibadah. Awak akan bersyukur pada Allah yang Allah telah gerakkan awak ketika awak waktu muda ni jauh daripada maksiat. Allah will reward you because you sacrifice. The sacrifices you made for the sake of Allah will never ever put into waste. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kat syurga, ahli syurga dengan ahli syurga akan bertemu dan cakap, dulu kita pernah jumpa dekat majlis ni. Kita pernah zikir selawat sama-sama. Kita pernah sujud pada Allah sama-sama. Sekarang kita dah kat syurga. Syukur pada Allah. Kan nikmat macam itu. Awak nak dalam keadaan itu ataupun berada dalam neraka saling blaming apa bahasa Melayu? Menyalahkan antara satu sama lain. Kau punya pasal. Apa pula aku punya pasal? Kau yang punya hawa nafsu tu. Sampai bila tak game? Dua-dua terbakar. Astaghfirullahalazim. Kita fikir jauh tak? We always talk about forward thinking. But do you think about your akhirat? Kita bukan nak tinggalkan dunia, tapi kita kena fikirkan tentang akhirat. Orang yang bijak adalah orang yang membuat persiapan untuk kematian. Kerana kematian itu satu kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tidak tahu bila kita akan kembali. Pada waktu usia apa kita akan kembali. Masya Allah. Pada hari itu saya menziarahi seseorang yang berada dalam hospital. Dalam keadaan yang tidak sadarkan diri selama 2 bulan. Saya pun dipanggil kerana hajat untuk menziarahi beliau di hospital. 5 hari selepas itu, saya menziarahi beliau di kuburan. 5 hari sebelum di hospital, masih hidup. 5 hari selepas, saya menziarahi kubur beliau di pusara. Berapa hari? 5 hari. 5 hari lalu nampak. 5 hari selepas, dah tertutup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hidup ni sangat singkat. Kita nak kena sadarkan diri kita tu. We need to know the reality. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Therefore, at the start, it's always difficult. Tell yourself it's difficult and ease will come. Allah tak akan sia-siakan usaha kamu untuk dekatkan diri kamu pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti bila Allah reward, you will tell yourself, tak nak stop usaha. Tapi till you get that, you have to keep on putting in effort. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Its beginning is toil and weariness, and its ending is opening of all doors, revelation of all secrets, and arrival at the utmost of the hope and the ultimate desire, which is gnosis of Allah, ma'rifah. Ilahi anta maqsudi,
wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Once you reach the door and it's open, you enter it. And once you enter, you'll be able to see everything. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Therefore, if the door is still closed, keep knocking. Keep knocking before subuh. Keep knocking after subuh. Ramai orang bangun subuh, sembahyang, lepas tu tidur. But there is a time for you to keep knocking. Tak apa, I'll start 5 minutes. Later I have a very long day at school. Nanti work penat. Work pun tidur. Allahumma sallam. Bagi kerja, look forward to lunch time. Sebab nak tidur. Bukan nak solat duha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hidup kita ni tidur aje. Bila nak amal soleh? Ustaz, we have to take care of our health. Tapi tengok movie sampai pukul 3. Boleh bangun tengok bola. Lagi-lagi sekarang Ronaldo dah masuk Manchester United, confirm menang. Best lah tengok. Allahumma salli ala Muhammad. Lagi best tengok wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi best tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senyum. Of course, I'm not supposed to compare at all because there is the perfection Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ni letak kita punya hati tempat yang salah. Kita boleh korbankan waktu rehat kita dan kita kata best lah. Allahumma salli Muhammad. Tapi untuk Rasulullah, I think I want to take the middle path. Sikit-sikit cukup lah. Allahumma salli Muhammad. Siapa yang boleh kasih syafaat? Soalan saya, siapa yang mempunyai syafaat yang paling besar? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Therefore, keep on knocking on Allah's door. Once it opens, you enter. Once you enter, you'll be able to see. Whenever you are see, you will understand. When you understand, you will keep on putting in effort. And you attain the ultimate desire, which is called ma'arifah. Awak akan kenal Allah. Awak akan tahu betapa kasih sayangnya Allah. Betapa pemurahnya Allah. Betapa maafnya Allah. Walaupun awak dah buat macam-macam kemaksiatan, dosa, buruk sangka, hina, maki, maksiat, lihat yang haram, dengar yang haram, laku yang haram dengan tangan, kemaluan, Allah tetap berikan kenikmatan. Jangan sesekali tertipu. Kalau seseorang tu melakukan maksiat tapi tetap dapat kejayaan, nothing happen what? I still have money, I still have wealth, I still have a good life, but I'm doing maksiat. Itu adalah istidraj. Itu adalah tanda rahmat Allah dah tercabut. Awak tak buat amal soleh, tapi awak rasa hidup awak okey. Awak tak solat tahajud, awak kadang-kadang semayang main-main, tak solat. Semayang subuh pukul 12. Okey apa main? Tetap ada makanan. Duit dalam beg duit masih ada. Masya Allah, tiba-tiba jumpa orang jemaah masjid lama dapat duit lagi. Masya Allah, tak pergi semayang subuh pun, tak semayang subuh tadi pagi pun, murah rezeki. Jangan tertipu. Itu istidraj. Itu nangislah pada Allah. You feel like that. Means rahmat Allah dah hilang daripada hati kamu. 6 bulan tak pergi solat Jumaat, tak apa lah. Dah diangkat apa kewajipan? Fatwa. Wah, tiba-tiba keluar perkataan fatwa Muiz. Allahumma salli. Tapi 6 bulan tak pergi solat Jumaat. Something is wrong somewhere. Slot dah banyak. Thursday masih boleh dapat slot. Jauh lah Ustaz, Masjid Ma'ruf. Saya tinggal dekat Bedok Reservoir. Lagi sikit saya cakap, jangan nak world. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak tempat ada. Kita ni masih tidur. Wake up everybody. Pergi kembali pada masjid. Dah terbuka. Jangan sampai nanti tertutup kembali. Tapi banyak hati orang nak tertutup untuk pergi masjid. COVID nak berhati-hati. Tapi pergi tengok Shanchi.
Tapi boleh pergi makan chicken Alfredo birthday. Tapi masjid solat Jumaat, kena book Saya terlepas, tertidur. Saya pergi masjid Darul Aman aja. Saya tak nak pergi masjid lain. Habis masjid Darul Aman slot tak ada ustaz. So tak pergi solat Jumaat. Tak apa, rukhsah. Allah. Ni macam nak ma'rifatullah. And you feel that okay apa? Life as per normal. Saya kerja tetap dapat gaji. Allahumma salli Muhammad. Jadi gaji tu lebih penting daripada sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita nak kena rectify kita punya priorities now. Dah banyak hilang, dah banyak hiwaya dah. Tapi rahman Allah tetap ada. Kasih sayang Allah tetap ada. Kemaafan Allah tetap ada. Kembalilah pada Allah. When there's that opportunity, that chance, even though you're 15, even though you're still in your teen, kembalilah pada Allah. Allah nak sayang belia-belianya. Allah nak sayang, Allah nak angkatkan. Allah nak angkat belia-belia jadi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Is it impossible? No, it's possible. Imam Syafi'i umur 15 tahun dah boleh kasih fatwa. Sekarang punya zaman 15 tahun buat apa? Joget dekat TikTok. Berbasikal. Engage in a relationship. Zaman Imam Syafi'i 15 tahun, takwa solid. Terlupa hafalan sikit, pergi kepada guru kata tinggalkan maksiat. Padahal Imam Syafi'i tak buat maksiat. Hafal Quran below 10 years old. Kita dah hafal Quran ke belum? Tapi macam nak ma'rifatullah. Tak apalah ustaz, itu level lain. Tapi sampai bila nak macam gini? Sampai bila kita tak nak bangkit? So, you know that as a youth, you have that strength. You have that ability. You have that energy. Use it to get Allah's redha. Use it to solat sunat dengan banyak. Use it untuk berpuasa. Use it untuk mujahadah hawa nafsu. Supaya nanti bila kamu tua, kamu bahagia. Kamu tenang. Kamu berjaya. Jangan nanti dah 60 tahun, ya Allah dah tak disujud dah. Kalaulah waktu muda, aku 16 tahun, aku pergi masjid. Sekarang tak boleh pergi masjid. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau kita nak sihat waktu tua, gunakan tubuh badan kita ni untuk amal soleh, amal ibadat. InsyaAllah sihat. Untuk mensyukuri setiap join dalam badan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan solat duha 2 rakaat. 2 rakaat berapa lama? Makan McDonald berapa lama? Mana satu lagi lama? Solat duha 2 rakaat ke makan McPepper? Nak letak curry sauce, tak chili sauce together Lepas tu ada pepper, dah McPepper letak pepper lagi. Baru makan. Sedapnya. Tapi solat Allahu Akbar tak rasa sedap. Rasa gelisah. Rasa macam, alamak, I feel so pure lah. Macam mana ni? Terbalik kan dunia. Jadi itu bukan ma'rifatullah. Kalau ma'rifatullah, setiap amal ibadah awak rasa tenang, awak rasa bahagia, awak tak nak berpisah dengan Allah. Bila zikir tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan awak rasa kosong, tapi awak rasa nak lagi la ilallah, lagi la ilaha illallah. Bila awak selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, bukan awak fikir, lagi 8 supaya 10. Ustaz cakap baca 10 pagi, 10 malam. Tapi awak looking forward to end that selawat. We shouldn't be looking forward to end in ibadah. But we must stop maksiat. Don't look forward to maksiat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Arrival at the presence of him, being comforted by him and standing in the nobility of his presence with his angels before him. Jadi awak akan merasakan Allah hadir bersama awak. Bukan fizikalnya, tapi ada rasa itu takwa, ada rasa itu malu, ada rasa yang Allah tu melihat kamu.
Jadi kamu tidak akan main-main. Sebab dunia ini bukan satu permainan. Awak pergi arcade, semua tu game, permainan. Menang kalah doesn't matter. Dapat tiket token je. Allahumma salli ala Muhammad. Token tu lah yang tiket-tiket tu lah suka kan. Bagi banyak, wah cool. Nanti tiba-tiba orang semua tengok, wah dia tu pandai yang main basketball. Banyak. Tapi bila tengok orang banyak ibadat, ini brutal lah dalam ibadat. Ekstrim sangat lah. Tapi ekstrim dalam collect itu pun, wah champion lah. So we choose the orang champion. Allahumma salli ala Muhammad. Therefore, when we are making ibadah to Allah, we need to have that presence with Allah. Itu sebab guru kami mengajarkan Ustaz Mukhtar, iaitu Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wallahu ala bikulli syai'in qadir. Itu doa untuk merasakan kehadiran Allah dengan kita. So tak ada istilah lonely ya. Kadang-kadang belia-belia kata, kenapa awak buat maksiat ni? Saya rasa lonely Ustaz. Boleh tak saya spend setiap hari dengan Ustaz? Kerana saya rasa saya lonely, saya tetap jatuh maksiat. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi, baca doa ini. Supaya kamu sentiasa merasakan Allah tu menyaksikan kamu. Hatta bila kamu makan pun, kamu rasakan, ya Allah, ini makanan Engkau berikan. Engkaulah yang kasih kekenyangan. Engkaulah yang menghilangkan kehausan. So, will you be distracted? No, because you are distracted with Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. The person who exercises gracious patience as the foundation of all his behavior. Semua nak kena sabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam melakukan taat, sabar dalam musibah, sabar dalam jauhkan diri daripada maksiat. Itu pun nak kena sabar. Kerana syaitan will keep on coming, tempting. Itu pun nak kena sabar. Ingat Allah bersamamu, ingat Allah bersamamu. Allah is very, very close to you. And that patience has to be the foundation. Sometimes our teachers might be straightforward and we are unable to accept it. But if we see it as love, insyaAllah, it will build that patience of foundation. Of all his behavior and deeds, receives all the goodness, achieves everything that he hopes for. Allah akan kasih apa yang awak inginkan, apa yang awak hajatkan. Terdetik dalam hati pun kadang-kadang Allah akan berikan kerana awak usaha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sometimes we say the effort, the thought that counts. Itu manusia dengan manusia. Tapi kalau Allah dengan hamba, Allahumma salli ala Muhammad, and triumphs over all that he seeks. Allah akan kasih dunia kepada kamu walaupun kamu reject dunia. Tak nak. Tapi tetap Allah kasih juga. Allahumma salli ala Muhammad. Saya dah kenyang. Ambil makan. Ada orang kasih Arnold chicken. Pas awak jangan lagi sikit, Izzat, nah, mac spicy. Jangan lagi, apa khabar? Saya baru beli pisang, ambil. Awak minta ke? Awak tak minta. Tapi siapa gerakkan hati-hati mereka tu? Allah. Kerana Allah nak reward awak. Bukan hanya saja dengan duit, bukan hanya saja dengan harta benda, tetapi dengan ketenangan jiwa pun Allah akan berikan. Dengan merasakan kesyukuran dalam diri, itu satu nikmat yang besar. Sampai hari ini ada orang tak ada syukur dalam hati dia. Alamak, tak sedap, tak cantik, tak cukup. Semua tak. Kerana tak ada kesyukuran dalam hati. Semuanya tak kena. Kenapa? Kerana jiwanya kosong dengan kalimah Allah. Dia tak ada sifat qanaah. Walaupun dia ada 20 baju polo t-shirt Uniqlo, dia bagi Uniqlo, dia beli lagi satu. Tak cukup lah. Bolehkah kita pakai 20 baju dalam satu kali? Tak boleh kan? Jadi gemuk lah. Gemuk bukan kerana isi, tetapi kerana baju. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Songkok pun banyak songkok. Dia pakai songkok ni, dia stack lagi. Itu dah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak jadi king of the songkok.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. You should be aware and mindful that at the beginning of one's life, the self-individual soul, nafsu amarah. Jadi nafsu ni ada peringkat-peringkatnya. Saya bukan orang yang terbaik untuk menyampaikan mengenai peringkat-peringkat hawa nafsu kerana saya sendiri tak tahu saya peringkat mana. Tetapi secara kesimpulannya nafsu amarah adalah nafsu yang mengajak kepada kemaksiatan. Jadi kalau awak punya dalam diri awak tu masih ada keinginan untuk melihat yang haram, untuk melakukan yang haram, untuk dengar yang haram, untuk maki, untuk marah, untuk sepak, untuk tumbuk, untuk balas dendam, maksud awak masih lowest level of nafsu, iaitu nafsu amarah. Dia ajak awak kepada maksiat aja. Bila orang tak nampak aja, fall. Bila tak ada orang je, fall. Sampai bila nak fall? Allahumma salli ala. Kalau fallen angel, tak apalah. Fallen angel apa? Ha? Malaikat jatuh. Oh, direct translation ya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi nafsu amarah commands, exhorts and is prone to evil and forbids good. Dia tak suka kepada kebaikan. Dia nampak orang buat baik, dia ni sombong lah, nak show off lah. Dia ingat dia baik, bagus sangat ke apa? Dulu dia buat macam-macam, habis sekarang nak step pakai songkok. Allahumma salli Muhammad. Dia tak lihat orang tu benar-benar nak berubah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, nak menuju kepada Allah, malah dia doakan keburukan. Orang tu masih dalam nafsu amarah. Oh dia ni nak berubah, oh dia berpura-pura je, action je lah. Tengoklah berapa lama dia boleh macam itu. Kan busuk hati macam itu. Sampai bila nak busukkan hati? Baju kotor je kita cuci. Kereta kotor je kita lap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita masih bergaduh-gaduh, masih ada enmity among one another, masih nak jealous antara satu sama lain, masih nak terkesan dengan kata-kata orang, masih nak bermusuhan, masih nak berjauhan, tak nak bermaaf-maafan. Kalau awak kata dengan saya, awak selawat 100,000, tapi awak masih bermusuhan, tapi awak masih berhasad dengki, maksudnya awak masih nafsu amarah. Awak boleh beritahulah setiap hari awak mengamalkan ini dan itu, tetapi awak tak boleh maafkan orang lain, masih nafsu amarah. Awak boleh kata awak dekat dengan syekh ni, awak mengamalkan ilmu ini dan sebagainya, tetapi awak masih ada perasaan yang tak baik terhadap orang lain, masih nafsu amarah. Awak masih nak menjauhkan orang yang mengajak awak kepada kebaikan, masih nafsu amarah. Ini macam mana ni? When you really know that you are nafsu amarah, do something about it. Bukan, yelah ustaz, saya macam gitu, saya tak guna, saya tak baik, saya lah murid yang paling ustaz akan benci. Oh, na'udzubillah, itu ibarat awak dilap muka awak dengan syaitan. Kerana awak punya drive as a student tu hilang. Jangan macam itu, lawan. Allahumma salli ala Muhammad. Perjalanan awak masih jauh. There is so much that you can achieve as a youth, as a young person at that age. Macam-macam awak boleh dapat. Korbankan. Lawan. Allahumma salli ala. Boleh tak seseorang remaja 18 tahun dapat nafsu mutmainnah? Boleh. Kalau awak usaha. Kalau awak banyak-banyak amal. Kalau seseorang boleh usaha, wah, 18 saja, straight away dia pergi register motor. Straight away, book. Dapat. Happy tak? Happy. Kerana apa? Dia usaha. Tetapi kalau awak usaha, Allah angkat awak jadi wali Allah, tak happy. Jadi itulah miracle strength tu yang ada dalam diri seseorang belia, yang dia boleh mencapai apa-apa yang dia inginkan. Kalau keduniaan dia boleh mencapai dengan kesungguhan, apatah lagi akhirat. So every youth tu ada dia punya own strength to achieve something. Jangan hanya untuk dunia, tapi untuk akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. When a man resists its commands by patiently endures what comes from
contradicting in winds of lower desires. It challenges to a blaming self, nafsul lawamah. Kalau awak dah rasa awak ni salah, awak tahu itu dosa, awak tahu awak dah buat kesilapan, awak sedar itu adalah nafsul lawamah. You keep blaming yourself. You know, you will say istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, I'm trying. Or an admonisher of evil or to self-reproaching spirit, thus changes the color of its face, upgrade the status of the soul. Makin cantik awak punya keadaan. Allahumma salli ala Muhammad. To the status of tranquil and serene, nafsu mutmainnah with another face, that of commanding of good deeds. Mutmainnah dah tenang. Tadi saya pergi ke pusara, Masjid Pusara Aman. Saya solat Zuhur. Saya keluar masjid, ada solat jenazah. Bila saya nak keluar, saya tak ada niat nak solat jenazah tu. Tak kenal dan saya rasa ada restriction dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, bila saya nak keluar tu, gate tu buka, ustaz tu panggil saya, nak solat? Saya kata boleh ke? Boleh, silakan. Dapat solat jenazah. Dan pengurusan jenazah tu membaca ayat, ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbika. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji'i, pergilah kepada Tuhanmu. Pergi kepada Tuhanmu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Afwan. Siapa tu? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Afwan ya Ustaz Mukhtar. Ahlan wa sahlan. Syukran Ustaz atas teguran tersebut. Irji'i ila rabbiki. Rabbiki. Tamam. Afwan Ustaz. Jadi saya berada di masjid tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Menunaikan solat jenazah tersebut. Maka saya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan peluang untuk menunaikan solat jenazah. Dah berapa lama tak dapat kenikmatan ataupun peluang setiap kali lepas solat kita menunaikan solat tersebut. Terutama dulu pada solat Jumaat. Beberapa ramai orang akan menunaikan solat Jumaat dan menunaikan solat jenazah. Dan kita akan menyatakan, ya Allah, kalaulah aku meninggal, ada orang seramai ini menunaikan solat atas jenazahku. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi itulah satu kesedaran bahawa kita harus sentiasa membuat persiapan. Tetapi kalau seseorang tu dah mencapai nafsu mutmainnah, boleh tak dia turun kembali kepada nafsu lawamah? Boleh tak dia turun balik kepada nafsu amarah? Boleh. Kalau dia tak jaga dirinya. Kalau dia tergoda nafsunya lagi. Kalau dia diuji oleh Allah dan dia kalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, kita harus sentiasa jaga diri. Jangan hanya kita menunaikan amalan ini untuk 1 minggu, 2 minggu, stop. Lepas tu, terjatuh. Tapi, that strength tu has to be constant. Tapi, is it easy? It's not easy. Kerana tetap ada itu difficulty kerana Allah nak naikkan derajat kamu. Kerana Allah ingin memberikan ganjaran-ganjaran yang lebih besar daripada kesusahan yang awak tempuhi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan itu, saya mengakhiri sesi pada hari ini. Alhamdulillah, kami ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Mukhtar kerana kehadirannya. Ustaz Mukhtar merupakan guru saya dan alhamdulillah apabila ditegur, itulah satu kenikmatan yang besar bagi saya. Kerana masih ada orang yang menunjukkan kasih sayangnya dengan teguran. Iaitu sesuatu perkara kebaikan. Jadi apabila ada seseorang dalam hidup kita membantu untuk memperbetulkan
kehidupan kita, itu satu nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Dan apabila kita menjadi seseorang murid, kita akan sentiasa jadi murid. Jangan sesekali kita merasakan kita ni, walaupun kita berkongsi ilmu dan sebagainya, kita ada ilmu, kita lebih mulia daripada orang. Tidak. Tapi kita lebih perlukan. Ibarat apabila kita naik building, tingkat 7, kita nampak setakat ini. Tapi makin tinggi kita lihat, makin jauh kita nampak. Ujung sana kita tak nampak tu. Apabila kita berada dalam tingkat 57, kita boleh nampak Marina Bay Sands ke apa jauh, tapi tak nampak secara jelas. Maka makin mendalam kita belajar, makin rendah diri, makin ingin menuntut ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kita kekuatan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kita istiqamah untuk berada dalam keridaan yang Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berada dalam kasih sayang yang Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk sentiasa diampunkan, sentiasa dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akan lihat soalan-soalan. Yang pertama, mengapakah saya selalu merasakan bahawa ada kalanya saya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada kalanya dekat dengan maksiat walaupun saya sudah cuba untuk bertaubat. Baik. Jadi sebagaimana kita berkongsi tadi, kadang-kala kita menyatakan we already put in the effort. I already said my taubat to Allah. Dan minta ampun. Dan baca doa taubat. Dan baca sayyidul istighfar. Dan baca yasin dengan niat, ya Allah jauhkan daripada maksiat. Tetapi kenapa masih dekat? Kenapa masih ada ni? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingin menguji ataupun melihat kesungguhan kita. Whether we will double the effort. That fight tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka awak tak boleh stop untuk bertaubat. Walaupun awak kadang-kadang jatuh, keep on renewing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaddidu imanakum. Memperbaharuilah iman kamu. Bi kathirati qauli la ilaha illallah. Dengan banyak-banyak ucapkan la ilaha illallah. Kenapa dipembaharui? Kerana kadang-kadang kita mengkuturi hati kita tanpa disedari. Maka harus sentiasa bersihkan. Jadi taubat itu terus menerus. Sampai satu hari awak berhenti melakukan maksiat tersebut dan ia akan menjadi kesyukuran insya-Allah. Doa yang dikongsi untuk merasakan Allah sentiasa melihat dan bersama kita. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahumma in Allahu mu'ini wa huwa bikulli syai'in muhit. Okey, jadi kat sini Fawaz telah memberikan doa tersebut dengan translation. Jadi semua orang bolehlah screenshot ataupun copy paste dan mengamalkan, insya-Allah dengan keberkatan kehadiran guru kita. Moga-moga kita semua dapat mengamalkan insya-Allah. Seterusnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, saya ada satu soalan. Ustaz, macam mana nak overcome rasa sedih kerana lonely? Kerana saya tak ramai kawan. Kadang-kadang orang labelkan saya forever alone. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi untuk awak banyak-banyak mengamalkan laisalaha min dunillahi kashifah. Setiap hari baca 100 kali, insya-Allah rasa lonely itu akan hilang. Tak apalah kalau awak forever alone, tapi kalau awak with Allah, awak with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awak tak alone. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, jadi banyak-banyak baca laisalaha min dunillahi kashifah. Baik. Ada soalan-soalan lagi? Silakan.
Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta izin menanya, mungkin aib tetapi terkadang memaafkan terasa pahit atau pedih. Boleh Ustaz berikan nasihat? Naam. Apabila kita nak memaafkan seseorang tu sangat-sangat pedih. Especially kalau seseorang tu sangat yang kita mempercayai. Sebagai contoh, is someone that you trust so much. You know that that person will never ever do such a thing. Tapi out of the many, he or she is the one who did that thing. Maka macam mana awak nak terima ni? Kerana never in your thoughts, never in your heart that thing will happen. Tapi it happened, that person melakukan sebuah aib, sebuah maksiat sebagai contoh. How you want to forgive me? How you want to accept? How you want to keep on trusting? Trust Allah Subhanahu Wa Taala. Maafkan. Itu pedih tu, itu sakit tu adalah penghapusan dosa. Allah akan ampunkan dosa-dosa awak. There's a reason Allah ampunkan dosa awak. Kerana awak boleh maafkan walaupun pahit, walaupun sakit, walaupun pedih. Awak akan maafkan juga. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memaafkan. Itulah betul awak mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kenapa kadang-kala Allah tunjukkan kita aib orang? Lebih-lebih lagi orang yang kita sayang. Orang yang kita care. Kita tahu aib dia ni. Kita betul-betul tak boleh accept. Tapi kenapa aib tu terjadi? Kenapa Allah zahirkan depan diri kita? Kerana Allah nak tutup aib kita. Kerana barang siapa yang menutup aib orang lain, Allah akan tutup aib ke di dunia dan akhirat. Allahumma salli Muhammad. Jadi at times for you to be able to accept, you don't really understand kenapa orang ni buat macam gini. Ni aib dia ni. Of course you don't share his or her aib. Tapi think about your aib. Oh, Allah nak tutup aibku. Tu sebab at times Allah uji aku untuk mengetahui aib orang yang menyakitkan hatiku ni supaya Allah tutup nanti ke akhirat. Macam gitu. Okey, moga-moga itu dapat membantu awak lah. Jadi itu pahit, itu pedih tu kerana Allah nak ampunkan dosa kamu. Jadi kadang-kadang kita kata sakit tu demam ke apa, penghapusan dosa dan sebagainya. Kadang-kadang sakit daripada sebegini pun penghapusan dosa. Okey, Ustaz macam mana nak nasihat orang yang kepala batu? Oh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kepala batu dengan kata-kata yang lembut. Nasihat yang ikhlas, yang lembut. Lebih daripada mampu untuk melembutkan hati batu, kepala batu. Jadi ia harus datang daripada hati yang lembut untuk melembutkan batu menjadi air. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi nasihat daripada hati, insya-Allah. Salam Sarauf. Waalaikumsalam. Boleh ente ceritakan ujian-ujian kamu pada masa lalu sebagai syabab dan cara ente get over such test. Moga menjadi inspirasi buat kita semua. Masya-Allah. Ujian-ujian saya, Allahumma salli Muhammad. Saya takut saya menangis kalau saya menceritakan. Tapi nasihat saya, dekatkan diri kamu dengan seorang guru dan orang-orang soleh. Kerana mereka lah yang menegur kamu kerana Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah awak ada kawan pun, kawan kat sekolah, dia menegur awak, tapi diam-diam pun dia buat maksiat juga. Nauzubillah min zalik, maka itu akan jauhkan awak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Awak sini masya-Allah, pakai songkok ke apa ke, tapi dia sembunyi-sembunyi pun buat maksiat. Awak pun tak tahu. Tapi ada seorang guru yang betul-betul awak lihat perjuangannya. Dia rapat dengan guru-gurunya. Dia rapat dengan wali-wali Allah. Clear cut. Maka nasihat saya sebagai remaja, sebagai youth, untuk mengatasi apa jua ujian. It can be addiction, it can be BGR, it can be any form of maksiat. Kalau awak bersama
orang-orang yang dekat dengan Allah, awak bersama dengan seseorang guru yang membimbing awak kerana Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awak sentiasa dapat nazrahnya, doanya orang-orang saleh, awak boleh get over the test. Nah, you can get over with flying colours. Tanpa guru-guru, tanpa orang yang menasihatkan kita, kita will always go astray. Kita akan tersasar, terjebak, terjatuh, terluka, tersakiti. Hatiku yang tersakiti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itulah nasihat saya. Untuk saya ceritakan ujian-ujian saya terlalu banyak. Tapi secara kesimpulan itu adalah untuk rapat dengan guru. Saya bukan cakap ini untuk beritahu murid-murid saya untuk rapat dengan saya. Itu pilihan mereka. Saya bukan seorang guru. Guru saya yang tayang menegur tu. Itu guru kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itulah solusi. Kalau kamu menanyakan saya lah, kalau sudah tentu ada solution yang lain yang mungkin sesuai untuk awak. Tapi that work for me. That work for me. Okay. Assalamualaikum. Soalan saya tentang mahram. Siapa yang boleh saya menyalam? Kerana ibu bapa saya selalu pesan saya untuk menyalam orang yang ada dalam mahram kita dan saya masih tidak pasti lagi. Baik. Jadi sudah tentu mahram itu adalah orang yang awak tidak boleh menikah, seperti ibu awak sendiri, kakak dan sebagainya, itu semua adalah mahram. Jadi kalau makcik awak, adik-beradik kepada ibu awak, yang ada pertalian darah, itu semua mahram. Tapi for example, pakcik awak kahwin dengan seseorang wanita, itu tak ada pertalian kan, maka itu akan batal wudu. Tapi ini bab yang panjang lah. Kalau there's like family tree kan, yang kata yang boleh salam tak boleh salam. Dia bukan boleh salam tak boleh salam, tapi wudu akan batal lah. Ni hati-hati. Kadang-kadang kalau kita bagi hari raya ke apa, pertemuan ke apa, nanti kita salam, lupa semayang tak ada wudu sebab dah terbatal. And that is very, very important. So it's good that you ask this question. So I'm sure that there is that big family tree, nanti dia ada tulis batal wudu, tak batal wudu dan sebagainya. Moga-moga awak boleh cari yang itu. Okay, seterusnya Ustaz, when to know when to stop trying? Because the reason Allah Subhanahu Wa Taala never answer my doa might be because the things I ask for is not good for me. Okay. So never stop trying, never give up. It's okay. There's a reason why Allah did not grant it to you. Mungkin not now, mungkin bukan hari ini, mungkin esok atau nanti. Mungkin bukan di dunia, tapi di akhirat. Mungkin bukan awak yang perkara yang awak minta, mungkin sesuatu yang lebih besar daripada itu. So, kuncinya adalah baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling penting. Ya? Itu paling penting. Baik sangka dengan Allah. Kadang-kadang kita doa, ya Allah, jauhkanlah aku daripada dosa. Tapi kita buat dosa. Ya Allah never answer. I don't want to doa anymore. We don't talk anymore, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Jangan macam gitu. Keep on asking and asking. Allah tak pernah boring. Allah tak pernah jelak untuk dengar suara awak walaupun awak tidak ada suara yang sedap. Allahumma salli ala Muhammad. Allah lihat keikhlasan dalam ucapan awak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, untuk awak baik sangka dengan Allah, keep on doa yang baik-baik. Apabila kita sentiasa doa niat yang baik, Allah akan berikan yang terbaik insya-Allah. Ustaz Rauf, is it hard to see Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau awak ingin, kalau awak rindu, pasti diubati dengan pertemuan. Kalau awak betul-betul rindu, awak betul-betul sayang, awak akan buktikan dengan jumlah selawat. Awak akan buktikan dengan betapa banyak sunnah yang awak melakukan. Jadi it's hard if you think it's hard. It's easy if you think it's easy. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. But
Once you are able to see Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there is no difficult. It will always be easy. Because it will spur you to do more and more selawat, more and more taqwa, more and more iman. Allahumma salli ala Muhammad. You will cry if you don't see him. Awak nak tahu apa tu rindu? Adalah apabila awak banyak selawat sampai awak nangis. Bila awak dengar selawat sampai awak nangis, sampai awak dengar orang selawat. Macam itu sekali. Dia bukan kerana orang yang baca selawat tu suaranya merdu, tapi awak betul-betul rindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pasti ketemu. Afwan Ustaz, dan Islam, is there such thing as malaikat 44 or selisih malaikat 44? Wallahu a'lam bisawab. Saya tak pernah dengar itu. Okey, Ustaz, kadang-kadang saya rasa saya bukan anak, adik, kawan yang baik kerana saya tidak menasihati mereka. Saya nampak mereka membuat dosa, tidak menutup aurat dengan sempurna atas alasan saya tidak mahu mengguris perasaan mereka. Macam mana Ustaz? Ini berkaitan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kadang-kadang memang awak nak nasihat, tapi yang paling penting cara awak menasihatkan. Kalau awak kasar, mesti orang tak diterima. Tetapi kalau awak menasihatkan dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan nasihat dan sebagainya, insya-Allah dia akan terima. Jangan sesekali memaksa. Jangan sesekali menghina, memandang rendah apabila seseorang itu melakukan dosa. Kita have no right to memandang rendah dengan orang yang melakukan dosa, malah kita doakan. Apatah lagi kalau kita abangnya, apatah lagi kalau kita kakaknya, apatah lagi itu adik kita. Tanggungjawab kita untuk menasihatkan. Jadi ingat, kalau seseorang itu, kalau awak tergoda untuk melakukan sebuah maksiat, tanya dia awak, kalau awak ada adik, adik awak buat, apa awak rasa? Awak ada adik perempuan, contoh, dia melakukan maksiat, awak nak diam sebagai abang? Awak tahu a guy keep touching her kat school, awak nak diam sebagai abang? Oh, ataupun awak cakap, normal, sekolah tu macam gitu. Awak bukan abang yang baik. Jadi awak, abang, jangan buat, dan awak nak kena nasihat adik awak tu untuk jauhkan daripada maksiat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi macam mana nak tahu kalau orang itu sudah mengambil wuduk? Tanya dia, awak ada wuduk? Tapi kalau awak tahu confirm batal, awak pergi ambil wuduk lagi kalau sekiranya ada solat bersama. Okey, mungkin hari ini, hari esok atau nanti. Fawaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, saya rasa tak ada soalan lagi. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua insya-Allah. Mari kita akhiri kelas kita dengan selawat Bani Hashim. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Please take care everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.